adalah untuk membolehkan pelajar menentukan aliran sains dan juga untuk menentukan aliran-aliran yang lain di samping untuk pengekalan pelajar berada di SAM. Ya, kalau tidak mencapai tahap minima, maka pelajar itu tidak layak berada di sekolah SAM ataupun SABK. Namun begitu, kita hanya merancang, Allah pun merancang, dan nampaknya perancangan Allah itu lebih hebat. Perancangan Allah yang terlaksana dan keadaan berlaku macam ni. Jadi sukar untuk kita menentukan. Walaupun kita buat juga jadual waktu. Jadual waktu kita buat pada minggu yang pertama tu. Tapi kita ambil mata pelajaran keras sahaja. Mata pelajaran elektif tak ada. Ya. Jadi sampai bila? Bila kita tengok PKP pun sambung lagi. Dan kemungkinan bersambung lagi. Ya, kita tak tahu. Kita tak dapat nak agak. Banyak peperiksaan yang tertangguh. Contohnya percubaan SMA tak dapat kita laksanakan. Peperiksaan sebenar SMA pun belum tentu lagi boleh laksanakan. 50-50 je nyawa dia. Tetapi JAIS cuba pertahankan untuk melaksanakan juga peperiksaan SMA. Bila tarikh? Tunggu je PKP dah tamat dan pelajar-pelajar dibenarkan ke sekolah. Jadi keadaan berlaku macam ni lah. Jadi agak sukar untuk kita menentukan. Jadi kita dah buat penilaian berdasarkan kepada tapak yang diberikan oleh JPN untuk peperiksaan akhir tahun tingkatan 2. Kemudian untuk PBD, pentafsiran dalam kelas, PBD, masa kamu tingkatan 3. Kemudian dia ambil juga PAJSK, dia ambil PPSI, minat kamu ke arah mana. Jadi semua kita buat penilaian dalam tapak yang diberikan oleh jabatan dan kita dapati yang betul-betul layak dan mencapai tahap minimum hampir 70%. Memang hebat pelajar-pelajar SAMI ni. Kita pun suka nak menentukan kamu ni ada nasain ke aliran apa. Memang hebat-hebat pelajar. 70% layak. Jadi kita buat tapisan lah. Tapisan satu, kita ambil skor yang paling tinggi sekali. Dan itulah hasilnya seperti mana yang kita edarkan pelajar-pelajar yang terpilih aliran sains tu. Itulah berapa orang bilangan ada dalam data yang terkini. Namun begitu, kita juga bagi pilihan kepada pelajar-pelajar. Minat tu mana? Jadi kita edarkan Google Form untuk kamu menilai atau kamu memilih aliran apa yang kamu suka. Tapi hak kamu adalah untuk memilih dan kami bermesyuarat semula tengok layak tak layak berdasarkan kepada keputusan yang telah ditentukan oleh pihak sekolah tadilah berdasarkan tapak Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Dan kita nilai juga dalam peperiksaan akhir tahun yang kita panggil PPAT 2020 yang kita buat secara online. Kita nilai juga kat situ. Ya. Jadi banyak perkara lah, banyak aspek dan kita berbincang dengan guru-guru, pelajar ni macam mana kedudukan di sekolah dan apa yang kita pilih itu adalah pilihan yang jelah nak kata tepat sangat. Tidaklah kan. Tapi sekurang-kurangnya menghampiri peratus ketepatan berdasarkan kepada kelayakan kamu. Jadi sebenarnya kalau kita nilai, kalau ada PT3 tu lebih mudah. Ya, InsyaAllah. Kita bagi lagi peluang pada kamu, kita dah tentukan. Kemudian ada juga kita bagi peluang untuk buat rayuan. Alhamdulillah, boleh tahan juga lah yang buat rayuan. Tak salah saya, lebih daripada 20 orang yang merayu nak tukar, yang aliran sains tak nak sains, nak pergi ke dini, ada yang nak ambil, ada yang nak pergi ke Maliki, ada yang Maliki nak pergi ke aliran sains, macam-macam lah. Ada yang kita pilih kelas Syafi'i pun nak juga aliran sains. Jadi ada yang kita layan, ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Ya. Jadi kalau kita nak meluluskan semua, taburan kelas tu tak boleh sekata. Sebab kamu sedia maklum, tingkatan 4 dan tingkatan 5, walaupun ada 4 kelas, hanya 3 kelas sahaja yang besar. Satu lagi kelas memang kelas comel dia. Kelas kecil je. Yang boleh memuatkan 26-7 orang je. Jadi itu pun kami kena ambil kira juga. Dan pelajar aliran sains juga, kita ada school feeder kat bawah. Contohnya di SMT KKB
dan juga Sungai Sisik. Mungkin mereka juga nanti mungkin boleh datang ke aliran sains kita. Dan kita juga mengambil kira ada di kalangan kamu yang berminat ke sekolah asrama penuh. Betul kan? Ada yang mohon PKSK. Saya tak pasti kamu dah dipanggil untuk ujian bertulis temu muka. Tapi untuk sekolah asrama penuh, mungkin ada yang mohon MRSM. MRSM PKSK juga kan? Begitu juga dengan SMKA. Dan kita ada juga lah tanya, ada tak pelajar yang nak mohon pindah dalam Google Meet tu, dalam Google Form tu? Nampaknya tak ada. Semuanya masih samir di hatiku. Masih lagi istiqamah nak berada di samir ni. Tak tahulah ikhlas ke tak ikhlas. Tapi yang ikhlas samir di hatiku bila dapat SBP, mungkin cabut lari juga. Tak ikhlas lah tu kan. Tapi tak apa, itu pilihan kamu. Kami tak ada masalah. Ya, itu perkara biasa kalau pelajar tingkatan 3 masih kita dapat nak pergi sekolah lain, dia nak cari berhijrah yang lebih baik lagi, itu terpulang pada kamu. Kami tidak ada halangan. Okey, jadi itulah yang saya nak cerita plot ceritanya bagaimana proses pemilihan, sebab kami tak nak tunggu lama. PKSAM pun tak tahu, PKSAM yang saya cakap tadi tak tahu boleh laksana ke, tak boleh laksana ke secara online ke, ataupun kita tak boleh nak bayangkan lagi. Kalau kita nak tunggu sebulan, 2 bulan, sampai bila? Sedangkan guru-guru telah diarahkan oleh kementerian untuk buat penjajaran semula kurikulum. Jadi mungkin matematik, bahasa Melayu tak ada masalah. Tapi kalau kamu nak belajar, mungkin nak belajar fizik, nak belajar kimia, nak belajar perniagaan bersama dengan Ustaz Hidin nanti, kan? Nak belajar perakaunan bersama dengan Ustaz Hamdan. Jadi kalau kita tak ada jadual daripada awal ini, takut sukatan tak habis, banyak kerja khusus kena buat. Sebab itulah kami mengambil inisiatif untuk buat perancangan lebih awal. Sekolah lain mungkin ada cara mereka sendirilah. Bagi sekolah-sekolah yang tak ada aliran sains macam KKB ke Sungai Sisik, mereka tak ada masalah. Sebab mereka tak perlu nak buat pemilihan apa-apa. Tapi bagi kita banyak aliran, banyak package yang kita sediakan di sekolah ini. Cerita tentang package sekali ke tadi? Boleh. Jadi saya akan ceritakan apakah yang ditawarkan oleh setiap kelas tu. Nanti tunggu UBK buat presentation. Dah kat sini tak keluar lagi. Tapi dalam grup WhatsApp kamu pun dah sedia faham sebenarnya apa yang ada di Samrawang ni, dan kita tidak menawarkan terlalu banyak package macam sekolah-sekolah lain tertentu. Package kita memang ada STEM, ada aliran bukan STEM, dan memang package kita berdasarkan kepada kurikulum bersepadu dini. Okey, kamu boleh pinkan presentation tu untuk tengok ke memang dah ada dekat skrin? Dah ada. Okey, saya nampak muka saya je kat sini. Okey, kamu tengok dekat skrin tu. Pak Hanafi, apakah aliran STEM A kita ambil, kategori A. Jadi ada A, ada B, ada C. Okey, pertama mata pelajaran teras mestinya di mana-mana kelas pun sama. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sejarah. Dan di mana-mana kelas juga sama untuk aliran KBD, Syariah, Usuluddin, Lughatul Arabiah, LAM. Cuma sebab dia STEM, sains, tulis, ada pertambahan dekat sini, fizik, kimia, bio, matematik, tambahan. Ada orang dengar fizik, kimia, bio, matematik tambahan pun dah gerun dah. Ya? Tapi bagi yang memohon dan terpilih, jangan gerun. Teruskan usaha untuk belajar. Dan sahaja yang kamu ambil ni, dia ada prospek masa depan kamulah nak pergi ke IPT mana, dan juga ada kaitan juga dengan kerjaya kamu, ya, berdasarkan kepada apa yang kamu minat. Dan aliran STEM ini memang dasar kerajaan. Kalau boleh dia nak 40 nisbah 60, 40% semua pelajar ambil aliran sains dan 60 tu yang bukan sains. Tapi nampaknya kalau dekat
sekolah kita Samir tak boleh nak laksana lah sebab kita ada satu aliran saja. Ya. Yang paling ditakuti tu kalau fizik, kimia, bio, matematik tambahan lah. Betul juga fizik, kimia. Tapi benda ni kalau orang lain boleh, kenapa kita tak boleh? Yang penting ada usaha. Dan kami dah mengukur kemampuan kamu tadi tu berdasarkan pemilihan sekolah tadi tu. Ada yang mampu, ada yang tak mampu. Ada yang tak mampu, kita ambil subjek yang lain. Jangan orang kata menyusahkan diri jugalah kalau tak mampu. Tapi kalau betul-betul mampu, layak, teruskanlah kalau dah dapat Pak Hanafi ni. Benda ni kita boleh belajar kemudian. InsyaAllah kita ada bimbingan daripada guru. Kamu juga boleh ambil tuition dan sebagainya. Kalau duduk dekat rumah lama PDPR, boleh ambil tuition online. Macam-macam ada sekarang ni. Nak tak nak je. Okey, kita lihat pada Pak Maliki juga. Apa yang ditawarkan? Bahasa Melayu, bahasa Inggeris, itu teraslah. Matematik, sains, kemudian mata pelajaran KBD, syariah, Surudin, Quran Arabiah dan juga tadi yang penting sejarah. Jadi dalam SPM ni dua mata pelajaran MTM yang mesti lulus. Tak lulus salah satu daripadanya memang gagal terus SPM, iaitu bahasa Melayu dengan sejarah. Jadi ini yang kena power, ya. Dan apa bezanya Maliki dengan Hanafi tadi? Sebab dia ada perakaunan dan matematik tambahan, ya. Jadi ini bezanya. Dan dengan kelulusan yang dengan subjek yang kamu ambil ni, kamu boleh mohon sebenarnya ke matrik, bahagian perakaunan boleh. Sebab ada matrik ada perakaunan, ada sains technical, ada sains bio. Kalau macam Pak Hanafi tadi, dia bolehlah mohon matrik, ya. Boleh mohon matrik ataupun nanti boleh mohon untuk aliran-aliran yang lain di ya. Kita lihat kelas yang paling mudah sekali sebenarnya. Kelas yang paling ramai memohon Pak Syafi'i. Kita lihat Pak Syafi'i. Ini subjek yang paling sikit. Tapi saya dengar ramai yang terdiri pula dah lepas tu nak mohon kelas lain, ya. Yang boleh kita layan, yang kita layan tak lulus lah jawapan dia. Duduk juga Pak Syafi'i, ya. Okey, subjek dia sikit je berbanding dengan kelas-kelas yang lain. Paling sikit bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Yang tadi Pak Maliki tu ada tambahan tadi saya lupa nak sebut. Ekonomi dan juga apa tadi tambahan tadi, ekonomi saja. Yang kelas Pak Syafi'i dia tak ada ekonomi, hanya semata-mata perniagaan. Yang mengajarnya Syed, ya. Syed dia mengajar perniagaan 2 kelas, ya. InsyaAllah Syed dia mengajar terbaik, insyaAllah, ya. Kemudian selain daripada itu, subjek KBD, syariah, Surudin, LAM. Dan subjek teras yang juga kamu ambil sains, matematik dan sejarah. Jadi 9 subjek saja Pak Syafi'i. Paling ringan. Okey. Kita pergi pada kelas yang terakhir. Semua mungkin ada soalan. Boleh masuk you ke tak masuk you? Nanti akan dijawab oleh kaunselor nanti. Boleh juga nak masuk you, tak ada masalah. Cuma tak boleh masuk matrik je. Untuk masuk Kolej Matrikulasi tak boleh. Kena ada AMAT, dan juga nak masuk universiti diploma apa semua boleh, tak masalah, ya. 4 Hambali ini kelas aliran Dini Tulin. Yang ini memang dia bukan sahaja 3 subjek utama yang dia ambil teras, iaitu LAM, kemudian ambil apa lagi, syariah, tak ada di sini ya. Syariah dan Usuluddin. Dia 3 teras tu semua 4 kelas ambil, cuma dia ada tambah lagi 2 subjek, iaitu adab wal balaghah, ya, dan manahij ulum al-islamiyah. Jadi dia untuk KBD ada 5
5 subjek yang diambil. Yang lain sama juga macam Syafi'i, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains, matematik, sejarah, perniagaan. Jadi itulah yang telah kita tetapkan untuk kamu. Dan apakah peluang untuk masuk universiti, tak ada masalah, ya, boleh je. Ataupun SPM nak sambung lagi ke Pra-U, maksud saya Pra-U nak ambil STAM. STAM dengan STP juga sebenarnya Pra-U, dia macam universiti yang paling murah sekali, bayar paling murah sekali. Ada pelajar minat nak masuk tingkatan 6 STAM paling murah, ada yang minat nak masuk STAM lagi minat sebab dia tak sampai setahun pun belajar, ya. Tapi kalau masuk STPM 2 tahun. Nanti UBK boleh share satu Google Meet yang telah dibuat oleh alumni baru ni, ex-Samer yang telah berjaya, yang buat untuk tingkatan 5. Suhail, Abang Suhail hari tu ada bagi penerangan bagaimana nak masuk. Kalau boleh juga daripada sekarang, perancangan pada awal, install dalam Android ataupun dalam iPhone pun boleh. UPU Pocket nama dia. Kamu cari UPU Pocket dalam Android kan, install kat situ. Kat situ senang. Kamu boleh tengok semua universiti, apa kursusnya ada. Saya pun tak berapa tahu, tapi bila saya dah install, saya boleh tengok satu persatu kelayakan kamu, ya, nak masuk mana. Okey, kat sini ada peluang melanjutkan pelajaran. Kamu boleh masuk ke Kolej Matrikulasi, boleh masuk ke STAM, STPM, boleh ambil diploma. Boleh je kalau Syafi'i ataupun Hambali nak masuk diploma boleh. Nak ambil STAM pun boleh. Cuma STAM berdasarkan kepada SMA lah untuk masukkan. SMA pastikan muntas. Tapi kalau tak boleh, nak ambil juga STAM, tak boleh dekat Selangor ni, boleh je pergi kat negeri lain pun ada. Di Perak ada, di Melaka ada, di Negeri Sembilan ada, di Kedah ada, nak Kelantan pun ada, Terengganu pun ada, semua negeri ada. Boleh ambil dekat negeri yang lain pun, ya. Kemudian diploma. Banyak student kita ni masuk diploma kalau IPTA dekat UiTM lah. Diploma ni universiti swasta. Bagi apa sekarang universiti swasta? Universiti swasta lah, macam yang paling popular adalah KUIS lah. Kolej Universiti Islam Selangor. Ya. Boleh ambil diploma dulu. Tak ada masalah. CJ kemahiran kamu juga boleh ambil dalam UPU tu, dia ada untuk kemahiran. Kemahiran contohnya IKBN, IKM, College Community, Politeknik, kemahiran MARA, banyak lagi. Kalau kamu tengok dalam UPU Pocketnya saya cakap, kalau kamu install, kamu boleh tengok macam-macam. Peluang untuk menunjukkan pelajaran banyak. Dan kita dapati ada juga pelajaran aliran sains. Kita ingatkan, dulu bukan main. Semangat dia nak jadi doktor, nak jadi engineer. Tengok-tengok dia ambil STAM dia lepas aliran sains. Lepas STAM lepas tu pergi ke Mesir. Jadi kalau macam tu ambil Syafi'i pun tak apa. Kan? Ambil STAM pun pergi ke Mesir. Pun boleh juga. Berdasarkan kepada minat kamu lah. Mungkin minat mula-mula tu semangat kan. Tapi bila di tengah jalan, minat lain pula. Tak ada masalah. Ya, boleh je. Jadi kalau ambil matrik tu, dia macam saya cakap tadi lah, ada sains, kejuruteraan, account, diploma. Kalau diploma ataupun STP nak ambil aliran sains pun ada, tak ada masalah. Sebab STP ni ada aliran sains, STAM je aliran sains tak ada. Dia memang full agama. Diploma ada aliran sains, ada aliran agama, mengikut kursus yang kamu minat. Tak semuanya yang kami buat kajian, sebab setiap tahun pihak UBK dia minta jejak kasih pelajar-pelajar tingkatan 5 pergi ke mana. Jejak SPM, jejak kasih pelajar ex-SPM. Jadi kita dapat tahulah pelajar tu pergi ke mana-mana macam-macam. Ada yang sekarang ni jarang lah yang pergi ke overseas, semuanya belajar di tempatan je. Dan ada pelajar kita yang layak masuk medik dan sebagainya pun ada, yang masuk kejuruteraan pun ramai. InsyaAllah. Yang penting sekarang ni,
Mana-mana aliran kamu masuk pun, yang penting kamu kena cemerlang lah. Jangan nak masuk aliran sains, nak masuk yang berminat tu teruskan. Ya, nak masuk tapi sekadar lulus ni kita tak nak lah. Janganlah lepas saya cakap nanti berebut-berebut nak masuk Syafi'i pula. Syafi'i dia tak muat. Hanya untuk ni. Apa yang kami dah tentukan tu itu sebenarnya dah terbaik lah untuk kamu. Jadi pastikan kamu dapat keputusan tu cemerlang. Sekurang-kurangnya bahasa Melayu dengan sejarah mesti lulus. Itu syarat wajib, baru dapat SPM. Ada juga sebenarnya pelajar kita yang gagal sejarah, tahu tak? Jadi kalau dapat cemerlang yang lain pun tak guna juga. Kalau sejarah gagal. Tahun lepas, tahun sebelum ni kita tak ada seorang yang gagal sejarah. Memang menduga ceritakan sekali lah. Tak dapat lah apa-apa SPM. Jadi penting kamu kena jaga bahasa Melayu dengan sejarah tu dulu. Dan kalau kamu nak masuk matematik, masuk ke college dan sebagainya, college kemahiran, matematik tu penting dan sains contohnya. Ada subjek-subjek yang mengikut kemampuan kamu lah. Jadi insya-Allah kami mengharapkan lepas ni belajar dulu. SPM ni dia hanya sebagai tiket je. Lepas tu kamu dah dapat tu, kamu boleh lagi nak menentukan pelajaran. InsyaAllah boleh capai cita-cita kamu. Itu saya cakap kalau ada cita-cita. Ada juga di kalangan pelajar-pelajar yang ditanya, cita-cita apa pun tak ada lagi. Tak ada matlamat pun lagi. Kan? Sekurang-kurangnya ada jugalah. Kena ada juga cita-cita kamu. Baru kamu tahu apa aliran kamu nak ambil. Kemudian dekat you apa aliran nak ambil. Yang paling penting sekarang kerjaya kamu dekat you tu, apa sebenarnya kursus yang kamu nak ambil. Ya. Dah belajar dekat you tu pun kalau keluar tak semestinya bidang kamu juga. Kadang-kadang mungkin kejuruteraan, mungkin kerja lain, bahagian pengurusan pula. Maksud dia kan, tak semestinya. Ya. Apa yang paling penting sekali, belajar dulu. Kalau buat kelas ke dalam PDPR Google Meet, jangan ponting. Itu yang penting. Kalau cik memontingnya memang tak jadi apa, suruh McDonald je lepas tu. Jadi ada cita-cita nak jadi Mak Dispatch Food Panda ke, ataupun apa lagi, Grab ke. Yang tu siapa-siapa pun boleh. Boleh buat part time pun itu. Jadi saya cakap tadi dia, sedekah kes ni belajar tu penting dulu. Subjek-subjek teras tu score dulu. InsyaAllah boleh berjaya. Ya. Okey, yang memohon PKSK tu kalau dapat dimenduga bolehlah pergi ambil. Bila kamu ada di sekolah yang baru nanti, SBP ke mana-mana ke, kamu dah belajar di Samir ni 3 tahun, mungkin kamu boleh menjadi orang hebat kat sana pula. Manalah tahu kan. Mungkin kat sini orang biasa-biasa. Tapi bila dah pergi kat sana, nanti kamu akan jadi orang hebat. Mungkin kamu kena jadi imam, mungkin kamu kena jadi ustazah, mungkin kamu kena pimpin usrah ke. Tapi janganlah kamu 2 kali 5 juga dengan dia orang. Kita kena jadi macam ikan lah orang kata sekarang ni kan. Contohnya perbandingan. Walaupun dia berada di lautan yang masin, tetapi isi ikan tu tetap apa? Tetap tawar, manis kan. Dia tidak terpengaruh dengan persekitarannya. Kami harap macam itulah. Ataupun mungkin kamu lebih menonjol lagi pergi ke college vocational. Mungkin boleh jadi imam, boleh pimpin. Tapi jangan kamu pula 2 kali 5 dengan yang sepatutnya tu. Tak sepatutnya tu. Jadi kami tidak menghalang. Sekarang ni memanglah ramai, tapi ada juga yang memohon nak pergi ke sekolah-sekolah yang lain. Itu terpulang pada kamu lah. Kalau dapat pergi ke, tak dapat tak apa, kekal. Tapi sedih jugalah kalau Samir tu jadi pilihan yang kedua je. Kan? Patutnya pilihan yang pertama lah. Istiqamah berada di Samir Bumi Tarbiyah. Ada lagi tak? Dah habis. Itu saja daripada saya.
Kalau ada apa-apa persoalan nanti boleh soal pada kaunselor. Saya pun boleh jawab, tak ada masalah. Sebab sebab saya bukan sebagai pengetua saja, anak-anak saya pun 4 orang, semuanya belajar di SABK juga. Ada yang kat Samir pun, ya. Contoh macam anak saya Syakirah, dia nombor 3, dulu dia belajar dekat sini. Ambil aliran sains, ada sains juga dengan dia mungkin stand B lah, ada perakaunan. Tapi taklah juga jadi doktor ke apa ke. Dia ambil perakaunan. Jadi macam-macam boleh, insya-Allah. Yang penting keputusan tu kena baik. Keputusan tu kena baik. Kalau keputusan kamu semuanya dapat A, saya rasa minta mana pun boleh dapat, insya-Allah. Jangan risau. Tapi kalau keputusan tu semua E, minta apa pun tak dapat. Jadi pastikan kamu betul-betul belajar dulu, insya-Allah. Boleh berjaya. Di dunia juga berjaya, tapi yang kita nak kalau berada di Samir ni, di akhirat juga kita nak. Sebab kamu tahu kan, moto kita bukan sahaja nak melahirkan ulama, tapi juga nak melahirkan umara. Dan mungkin jadi ulama dan umara sekali pun boleh, tak ada masalah. InsyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang diucapkan kepada Tuan Haji Muhammad Nur bin Ismail di atas penerangan dan juga taklimat package mata pelajaran yang ditawarkan di Sekolah Agama Menengah Rawang bagi tahun 2021. Okey, saya nak ingatkan juga kepada para pelajar sekiranya ada soalan, boleh type di ruangan chat dan nanti kita akan reply soalan-soalan yang telah dikemukakan. Okey, tanpa membuang masa, dengan ini majlis menjemput guru bimbingan dan kaunseling sepenuh masa Puan Suraiha untuk meneruskan taklimat berkaitan dengan prospek kerjaya bagi pelajar tingkatan 4 2021. Majlis mempersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Tuan Pengetua, Tuan Haji Muhammad Nur bin Ismail, yang dihormati Puan Ramlah binti Mamat, Pengenalan Hal Ehwal Murid, rakan sekerja saya Puan Nurli Azira binti Muhammad Zaini, Ustaz Abdul Hidin sebagai teknisian kita pada pagi ini, dan pelajar anak-anak tingkatan 4 sekalian. Okey, apa khabar semua? Sihat? Saya nak dengar suara, sihat semua? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. ya, alhamdulillah. 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 Masya-Allah. Okey, pertama sekali. Okey, bagus. Segala respon yang bagus, semua sihat ya. Okey, pertama sekali pihak sekolah mengucapkan tahniah kerana anda dipilih untuk masuk ke aliran yang minat anda dan aliran yang tepatlah bagi pilihan anda, dan selamat belajar di Samir untuk tahun 2021. Tahniah, okey. Okey, untuk hari ini saya akan terangkan kepada anda. Okey, prospek kerja hala tuju anda semasa anda berada di tingkatan 4. Okey, sekejap. Okey, jelas? Boleh nampak apa yang saya bentangkan? Boleh. Okey, pertama Nampak. Okey. Pertama sekali ingin saya katakan, okey, sekarang ini anda semua berada di tingkatan 4. Okey, berada di alam ini, anda ini masih berada di alam kanak-kanak kan, yang perlu bermain-main entah apa arah tujuannya. Pastikan anda ada matlamat
plan masa cucu anda. Okey. Pastikan anda tidak tidur di siang hari. Okey. Dan yang seterusnya ialah apa yang saya ingin jelaskan kepada slide pertama saya. Kalau tengok kepada apa yang saya ingin huraikan ialah a journey of 1,000 miles begin with a single step. Maksudnya di sini apa yang ingin Ustazah huraikan ialah kamu masuk tingkatan 4 ini ialah hala tuju pertama kamu, kerjaya kamu. Kamu melangkah saja ke tingkatan 4 ialah arah tuju apa yang kamu nak, apa yang kamu nak capai. Okey, apa yang saya jelaskan di sini, okey, penuh cabaran. Bila masuk menengah atas ini penuh dengan cabaran. Carilah ilmu anda. Okey, walaupun anda malu, anda segan, carilah ilmu. Anda ditempatkan di kelas mana pada tahun ini, cari apa kelebihan yang ada pada diri anda. Anda dah mohon, itu ada kelebihan yang ada pada diri. Mungkin selepas ni kita tak tahu, mungkin anda lebih cemerlang di kelas itu. Ni saya share, Ustazah share ni berdasarkan pada pengalaman kami lah di unit bimbingan dan kaunseling. Selama mana saya dan Puan Noli berada di sini, pelbagai cerita lah bila masuk menjelang ke tahun tingkatan 4 ini, pelbagai dia kata pelbagai situasi. Macam batch kamu ini, apa yang kami lihat lah, lebih berminat kepada kelas mungkin kepada kelas 4 Maliki. Okey, mungkin yang nak mengejar kepada ambil bahagian akaun, okey, belajar ekonomi, dan juga ada juga yang nak kepada kelas 4 Hanafi. Kan? Okey. Cari dan pilihlah apa yang ada pada diri anda. Okey, insya-Allah walaupun tidak ada PT3, pentaksiran yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah itu sebenarnya yang terbaik buat anda. Okey? Okay, jelasnya yang pertama. Okey, yang ni adalah sedikit saya nak kongsikan anak-anak. Okey, kita kena ada plan. Hidup kita ni kena ada planner. Macam sekolah kita sendiri, apa yang saya nak jelaskan, kita ada perancangan. Kita ada pengurusan kita. Kan? Maksudnya kena ada planner, the beginning is always today. Maksudnya apa yang awak nak buat, awak kena tulis. Kena apa yang contohnya hari ni, okey, to do list. Apa yang kamu perlu buat hari ni? Kena senaraikan. Okey. Macam kami guru-guru seperti RPH kan, apa yang kami nak datang sekolah esok, kami dah ada plan nak buat apa. Macam kamu juga hari ni contohnya ada kelas AdMed lah, saya ambil contoh. Okey, sesuatu yang mungkin baharu pada kelas Hanafi lah contohnya. Kena belajar lah. Jangan bila cikgu Teacher Zawatin masuk contohnya baru masa tu baru nak belajar, tak boleh. So awak kena study dulu. Kena plan daripada awal. Okey, apa harapan anda? My wish. Apa harapan awak untuk pada tingkatan 4 ni? Kalau saya tanya seorang-seorang, apa harapan kamu? Okey, boleh sebut tak seorang? Apa harapan kamu bila berada di tingkatan 4 ini? Okey, seorang. Saya nak Fayyad. Mana Fayyad? Ada Fayyad? Apa harapan kamu bila masuk ke tingkatan 4 2001 ni? Apa harapan kamu? Kamu kelas mana? Saya kelas Fayyad. 4 Maliki lah. 4 Maliki. Okey, apa harapan kamu bila masuk 4 Maliki? Saya nak satu je. Boleh share dengan saya dan rakan-rakan yang lain. Saya harap saya dapat buat lebih baik dah pada setahun lepas. Okey, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Okey, saya nak yang perempuan pula. Okey, siapa wakil yang perempuan? Batrisha ada? Batrisha, Kalila. Ada tak? Anira ada, Anira? Saya Ustazah. Okey, Anira kelas 4 apa? 4 Hambali. Okey, apa harapan kamu bila masuk 4 Hambali? 4 Hambali ni adalah subjek dini tulen. Apa harapan awak? Cepat. Saya harap Dah ada dapat buat plan tak? saya harap dapat buat lebih baik. Dapat skor semua subjek-subjek dini. Okey, insya-Allah. Okey, terima kasih Fayyad, terima kasih Anira. Okey, maksudnya di situ dua orang wakil ni saya nampak kamu ada harapan bila masuk satu kelas aliran kamu yang kamu pilih itu,
kamu dah ada plan. Masa Fayyad tadi dia kata, okey saya akan buat yang terbaik daripada tahun lepas. Okey, maksudnya buat yang terbaik insya-Allah. Okey, maksudnya hari ini, maksudnya esok tu lebih baik daripada hari ini. Okey. Yang petak yang ketiga iaitu adalah apa perancangan mingguan kamu. Okey. Reminder apa yang perlu kamu ingat, note apa yang perlu siapkan kerja, apa yang harapan kamu, matlamat kamu, apa yang upcoming, maksudnya sesuatu yang akan kamu capai. Okey, selepas ni. Okey, apa yang contohnya lepas ni bila masuk, contoh saya bagi tahu bila masuk Empahang Bali, apa harapan kamu? Nak ambil stamp ke, nak pergi mana, buat yang terbaik. Okey. Okey, jelas? Okey, yang ni ialah ke mana arah tuju anda. Okey, bila macam saya kata awal-awal tadi ialah bila masuk tingkatan 4 ialah kamu kena tahu arah tuju kamu. Okey, jangan ikut orang, kita ada tetap diri sendiri. Okey, kita ada tetap arah tuju, belok ke jalan lurus ke, kiri ke, kanan ke, kena tahu. Okey, jangan ikut orang. Okey, kamu tahu apa yang kamu nak buat. Okey. Kat sini saya ada huraikan sedikit berkaitan ni SPM. Tapi SPM ni kamu perlu tahulah. Saya ingatkan sekali lagi bila kamu masuk menengah atas tingkatan 4 dan atas ni kamu tingkatan 5, kamu kena tahu bila kaunselor ataupun cikgu-cikgu mana masuk arah tuju kamu. Kan, apa itu UPU, apa itu STPM dan STAM. Walaupun kamu di tingkatan 4, nak lu masuk tingkatan 4 ni. Kan, kalau budak tu masih lagi daripada baru nak belajar, kecil lagi. Kan, baru nak mengenali subjek-subjek, contohnya subjek elektif kan. Contohnya matematik tambahan ke, fizik, kimia, apa lagi syariah kan, baru nak tahu. Tapi dah kena tahu, dah kena tahu apa hala tuju kamu selepas SPM. Nanti saya akan huraikan dengan lebih jelas lagi setiap kelas apa yang ke mana kamu selepas ini. Okey, contohnya dekat sini saya tunjukkan selepas hala tuju sebab SPM itu kamu perlu pilihlah nak pergi ke STPM ke, STAM ke kan, ataupun kamu nak pergi dekat asasi, kalau tengok petak yang sekali tu UPU kan, asasi, diploma, tahmidi. Tahmidi ni dia ada dekat USIM, nama dia sebenarnya diploma tapi asasi. Okey, ada dekat USIM. Okey, anak Tuan Haji pun ambil kat sini juga. Accountant kan Tuan Haji? Bayar accountant. IAKA kan, TVET dan sebagainya. Okey, foundation. Okey, dah seluruh STPM, STAM, IPG dan ada pelajar ramai kita yang pergi IPG jugalah. Okay, foundation IPTS ni seperti IPTS sekarang ni disebut ialah US, UC swasta. Okay, contohnya bila sebut Uniten, MSU kan, WIS, itu adalah IPTS. Okay, dan Darul Quran. Darul Quran ni ada pelajar kita yang cemerlang kat sana. Okay, contohnya kita ambil Darul Quran. Aiman Syafiq kan, ramai pelajar kita yang cemerlang dekat sana. Haziq Aiman, dia ada program join ijazah. Dan saya nak maklumkan yang Darul Quran ni hanya pelajar-pelajar aliran sains lah yang dapat masuk. Okey, siapa yang minat juga kepada diploma kejururawatan. Okey, matrikulasi. Okey, nanti saya akan huraikan apa dia matrikulasi. Dan juga ada pelajar kita yang berminat untuk pergi ke luar negara. Ramai yang cemerlang. Okey, ramai yang cemerlang pergi Jordan, Mesir dan sebagainya. Okey, seterusnya ni adalah yang saya tunjuk sama juga. Okey, supaya kamu jelas. Okey, bila kamu masuk menengah atas, bila sebut selepas SPM, kamu kena tahu. Selepas SPM, kamu perlu pergi kepada ambil sijil, okey, diploma yang saya sebut tadi benda ni sama sahaja. Matrikulasi, STAM, semua tu adalah di tahap yang sama. Dan bila semua itu belajar dalam 3-4 tahun, kamu terus kepada ijazah sarjana muda lah. Okey. Dan terus peluanglah sekiranya kamu ingin belajar kepada master ataupun ambil PhD tu peluang pada kamu. Ada juga yang rakan-rakan kamu selepas SPM nanti dia nak berhenti belajar.
Tapi di Samir ni saya bagi tahulah. Okey, mengikutkan pengalaman saya dan penulis sejak jadi ekspert ramai pelajar kita yang sambung belajar. Mungkin ada seorang dua tu disebabkan masalah keuangan kan, perlu bekerja, cari pendapatan untuk keluarga. Tapi tak sikit je lah. Mungkin dalam 2% macam tu sahaja. Kan, mungkin ada yang dah berkeluarga, ada yang dah berkeluarga dan berniaga sendiri. Okey. Okey, selepas itu, okey, yang ni saya akan huraikan. Okey, bila sebut STPM. Okey, walaupun kamu 3 atau 4, kamu dah kena tahu. Okey, Ustazah, apa bila saya pernah dengar tak perkataan STPM ni? Pernah tak? Pernah? Kena. Tak pernah. Okey, STPM ni dekat Samir tak ada. Okey, dekat Samir kita hanya sampai tingkatan 5. Okey, jangan tanya pula kat Samir ada ke tak ada. Okey, dekat Samir tak ada. STPM ni kalau ikutkan aliran kita sekolah agama, kita ada di dekat yang kita lah, dekat yang kita adalah di Samci KKB. Okey, dan ramai pelajar-pelajar kita yang pergi ke sana daripada Samir yang cemerlang. Okey, yang cemerlang ambil STPM, belajar masuk universiti awam. Dan sekarang mereka masih lagi belajar. Okey, dan kalau kamu berminat untuk STPM ni, kalau di sekolah Samci KB dia akan ambil aliran agama dan ada juga aliran kemanusiaan. Kat situ kamu akan belajar. Biasanya STPM ni tak banyak subjek, adalah 4 atau 5 subjek sahaja. Tapi pastikan SPM kamu mesti yang terbaik lah. Okey. Dan bagaimana STPM ni dipilih? Okey, STPM ni dipilih, jangan minta dengan saya atau puan-puan Nolin nanti, Ustazah nak borang. STPM ni ialah pemilihannya berdasarkan secara tawaran. Okay, siapa result SPM dia yang terbaik, biasanya 4A dan ke atas dia akan dipilih lah. Dan nama akan tersenarai. Okey, kalau dekat Rawan ni, kalau sekolah depan kita ni macam sekolah SMK Batu 16 ada ditawarkan juga. Seri Garing, ada pelajar kita yang dapat dekat sana, ada juga. Yang tu contohnya sains lah. Ataupun kamu nak ambil sejarah ke, terpulang pada kamu. Okey, tapi pastikan SPM kamu yang terbaik. Kelas mana yang boleh pilih STPM ni? Semua boleh. 4 Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali, semua boleh. Okey, pastikan result kamu yang terbaik. Okey, jelas kat situ STPM. Okey. Maksudnya STPM ni kita ada borang online. Maksudnya nama kamu dipilih secara rawat nanti. Nanti cikgu akan bagi tahu bila kamu tingkatan 5 nanti, cikgu akan bagi tahu balik. Okey, jelas kat situ. Okey, yang seterusnya ialah diploma. Macam tu Haji cakap tadi, diploma dia terbuka kepada semua pelajar lepasan SPM. Tak kira kamu aliran mana, aliran sekolah agama ke, SMK ke, SABK, MRSM ke, SBP ke, kelas apa-apa pun boleh masuk. Tapi belajar 3 tahun. Okey, kat mana kamu boleh minta diploma ni? Hanya universiti-universiti yang tawarkan diploma sahaja. Okey, kalau contohnya saya ambil senanglah UiTM. UiTM ni memang banyak dia tawarkan diploma macam-macam. Okey. Satu lagi kalau macam universiti-universiti UM dia banyak tawarkan ijazah lah. Okey, diploma ni boleh minta UiTM. Ramai pelajar kita lepas Samir yang mohon diploma dapat. Contohnya macam tahun lepas ada yang dapat pergi Uniza, dapat pergi mana lagi, UiTM adalah UiTM. Dan ramai yang pergi belajar mengikut program ini. Okey. Dan apa kos yang kamu minat lah. Kos yang kamu minat. Contohnya saya ambil kelas 4 Hambali. 4 Hambali kamu minat nak pergi kepada aliran agama. Kamu pilihlah aliran agama yang sesuai. Contohnya 4 Syafi'i. 4 Syafi'i ni nanti saya akan jelaskan. 4 Syafi'i ni banyak sebenarnya peluang dia. Okey. Okey. Seterusnya asasi. Asasi ada juga pelajar-pelajar kita yang dapat dekat sini. Asasi ni dia sama sebenarnya dengan program matrikulasi. Tapi asasi ni adalah program yang kamu belajar di universiti. Okey, dan terus kepada ijazah sarjana muda. Okey, contohnya saya ambil lah pelajar kita ada yang dapat UIA. Okey, dia orang belajar kat situ dan terus masuk UIA. Pasti result kamu kena cemerlang lah.
foundation. Okay. Ramai pelajar kita dapat kat situ lah. Dan satu lagi kalau dekat USIM dia panggil tahmidi. Tahmidi tu sama sebenarnya. Okay. Tahmidi dekat USIM, anak tu Haji pun ada, anak cikgu-cikgu sekolah sini pernah masuk. Okay, jadi siapa yang boleh masuk asasi ni? Semua berkelas boleh. Jangan ustazah saya kelas Syafi'i saya tak layak. Boleh. Kamu ambil asasi yang sesuai dengan kamu. Apakah kamu ambil program apa, perniagaan, ke kamu ambil agama. Kan mohonlah. Nanti kuis pun ada asasi. So pilih yang terbaik pada diri kamu. Pastikan result kamu cemerlang lah. Maksudnya masuk asasi ni bukan calon-calon result lah. Maksudnya result yang baik. Okay. Jelas kat situ asasi. Okay, seterusnya saya ambil STAM. Okay, STAM ni setiap tahun memang ada borang dia. Okay, siapa yang berminat terutamanya kelas-kelas 4 Hambali. Tahun depan akan masuk 5 Hambali. Okay, bila sebut STAM ni ada juga pelajar-pelajar kita yang kan tak nak lah. Mohon, saya dengan Ustazah Nolin usaha yang terbaik untuk kamu. Kalau kamu nak tahu, setiap tahun kami bekerja-kejaran untuk suruh pelajar ni mohon. Sebab apa? Kita tak tahu lepas ni apa yang akan terjadi dekat kita. Contohnya tahun ni. Tahun ni seramai kalau saya ingat 75 orang yang mohon tapi 24 saja yang dapat. Tapi tak apa. Sekurangnya nama kamu ada tersenarai. Tempoh pengajian dia 1 tahun hingga 2 tahun lah. Okay, kalau aliran ke mana STAM ni? Kalau SAMnya ni, Samrawa ni adalah ke KKB. Kamu kena dapatlah result SMA kamu nanti ialah Mumtaz dan ataupun Jahid Jiddan. Okey. Kalau tahun lepas ramailah yang mohon pada kelas 4 Hambali. Ada juga yang nak tak nak tapi saya suruh juga mohon. Supaya kamu tidak ketinggalan. Nanti kan contohnya masa SPM nanti tak tahu apa yang terjadi kan. Sekiranya kamu mohon STAM ni kamu ada peluang dekat situlah. Okey. Kelulusan dia setara dengan diploma lah, sama dengan yang tadi. Kemana nak pergi menyambung STAM ni? Lepas belajar STAM nak pergi sama mana? Boleh pergi Mesir, boleh, Jordan boleh dan sebagainya. Okay. Susah ke belajar STAM ni? Ada juga ustazah saya ni tak suka menghafal macam ni. Belajar semua susah. Okay, kalau ikutkan perkongsian daripada rakan-rakan kamu, abang-abang kamu dulu dari SMT KB, dia ada kelebihannya belajar STAM ni. Okey, kalau dekat SMT KB tu dia ada tempat dia untuk menghafal, mengikut apa yang belajar kat sana katalah. Okey, dan nama yang cemerlang kan? Contohnya pergi masuk nama yang cemerlang. Okey? Ikut kehendak diri masing-masing apa yang kamu nak tetapkan. Okey, IPG. IPG ni ialah di bawah Institut Pendidikan Guru Malaysia. Di mana banyaklah kampus-kampus IPG di Malaysia. Dulu saya pun dulu daripada IPG juga. Okey. Jadi bakal-bakal guru lepasan SPM. Okey. Di mana belajarnya kat situ adalah selama 4 tahun. Syarat dia apa? Syarat dia masa nanti kamu ambil result kamu kena pastikan kamu dapat 6A dan ke atas. Mohon je, kelas mana-mana pun boleh. Pak Hambali boleh, Pak Hanafi boleh, semua boleh. Okey. Dan ada kakak kamu dan abang kamu belajar dekat sini lah. Dan sekarang mereka masih lagi belajar dan mungkin keluar nanti sebagai guru sekolah rendah. Okey, guru sekolah rendah akan ditempatkan di mana-mana lah di Malaysia ni. Okay, belajar apa? Pendidikan Islam lah. Biasanya mereka ambil subjek pendidikan Islam. Okey. Okey, college matrikulasi. Okey, bila sebut college matrikulasi ni mungkin sama ke dengan universiti kan? Macam mana tempat belajarnya? Okey, college universiti ni adalah sebuah college di bawah program universiti lah. Program matrikulasi, program matrikulasi. Taraf dia sama dengan yang lain-lain tadi. Okey, dan dia ada kampus dia tersendiri. Kalau dekat Selangor ni dia ada dekat Banteng. Dekat Pulau Pinang ada. Okey, dan apa aliran dia? Aliran dia ada sains hayat, perakaunan, sains fizikal seingat saya. Okey.
Dan kelas mana yang boleh pilih matrikulasi ni? Siapa tahu? Kelas mana boleh pilih kelas tadi pengetua dah cakap dah. Okey, kelas mana yang boleh pilih kalau dekat Samin ni? Sains. Maliki. Sains. Okey. Ada admit. Okey, faham lah tu maksudnya. Okey, maksudnya nanti kamu di kelas 4 Hanafi atau 5 Hanafi. Okey, 5 Hanafi dah nanti. Okey, 5 Hanafi dan 5 Maliki nanti. Okey, kalau Syafi'i nak masuk, nak mohon, boleh ke cikgu? Boleh ke Ustazah? Boleh, tapi kamu kena ada subjek matematik. Matematik tambahan. Tapi matematik tambahan tu biasanya kamu kena ambil kat luar lah belajar. Kan? Tak boleh masuk sekolah ni tak boleh. Okey? Dan ada pelajar kita yang buat macam tu sebelum ni dan keputusan mereka cemerlang lah. Dan mereka dapat masuk pergi kolej matrikulasi. Tahun lepas pun ramai juga kan Senolin. Kan? Tahun lepas pun ramai juga yang pergi ke kolej matrikulasi. Okey? Jadi ambil peluang ni. Ambil peluang ni, belajar dekat matrikulasi. Banyaklah kelebihan matrikulasi ni. Okey, dia bagi beasiswa untuk kamu, tempat belajar pun dalam satu kampus tu kamu je, tak ada orang lain. Dan ada pensyarah-pensyarah yang akan mengajar kamu, ada bilik tutor, kan? Apa lagi, ada fellow yang akan jaga kamu, ada kafe dan banyak kelebihan dekat sini. Okey. Okey, seterusnya, okey. Habis dah saya cerita pasal taraf-taraf yang sama lepas SPM, ke mana arah tuju kamu. Okey. So tingkatan 4 kamu kena tahu benda-benda macam tu. Bila saya ataupun Nolin masuk kelas nanti, bila masa boleh masuk kelas, saya akan pastikan kamu tahu. Jangan tanya lepas ni, Ustazah, kalau nak lepas SPM ni, kolej matrikulasi ni sama tak dengan diploma? Taraf dia. Bendanya berbeza tapi tarafnya lain. Bendanya berbeza tapi tarafnya sama. Okey. Okey, seterusnya saya akan masuk kepada ialah kepada pemilihan kamu ke tingkatan 4. Okey, untuk aliran tadi jelas ya. Okey, untuk aliran tingkatan 4 ini sebenarnya untuk makluman kamu, tadi Tuan Pengetua dah bagi tahu walaupun tidak ada pentaksiran tingkatan 3, kita pilih kamu berdasarkan pada result kamu lah, pencapaian anak-anak semua tingkatan 1 dan 2. Okey, selain daripada yang akan menduduki PKSK tu lah nanti. Okey, untuk yang berada di Samin ni, tak ada orang lain dan kamu ni. Dalam kelas kalau saya tengokkan kepada jumlah pelajar sekarang ni, yang terkini lah, yang Hanafi 40 orang, 4 Maliki 34, 4 Syafi'i 31 orang, 4 Hambali 39 orang. Maksudnya kalau jumlah ni memang sesuai lah berada dalam kelas. Okey, jangan gaduh-gaduh. Okey, jangan alah tak nak lah masuk kelas ni, dia ni ada contohnya kan. Tak nak lah dia ni belajar, dia ni tak boleh macam tu. Kita sama-sama dalam satu ukhuwah. Okey, mana tahu dia yang akan tolong kita nanti. Betul tak? Mana tahu kamu contohnya kamu ambil 4 Maliki, kamu tak pandai lah ambil 4 Maliki masuk belajar akauntan. Tapi kawan kamu yang kamu tak suka tu yang tolong kamu. Sama-sama kita belajar. Okey, jangan ada yang tak suka sebab kita nanti arah tuju kita sama. Nak pergi belajar dekat mesti ada pencapaian kita. Okey, sebab apa kamu kena memilih? Okey, yang saya nak share ini 5 tip memilih aliran yang sesuai. Okey, kat sini saya akan bagikan situasi. Okey, situasi yang saya pilih ni ialah berdasarkan pengalaman saya dengan Puan Nolin lah. Okey, sepanjang saya berada dekat sini. Okey, contohnya dekat sini bagi saya ambil contoh. Tip yang pertama ialah pencapaian. Okey, pastikan kalau kamu nak masuk kelas pada 4 Hanafi, pastikan sains, subjek sains dan matematik kamu kena cemerlang lah. Jangan sekadar suam-suam kuku kan, ikut orang. Okey, sebagai indikator awal untuk kamu tahu ke mana tahap kamu. Okey, kalau dapat sains dan matematik nak masuk kelas 4 Hanafi, memang kamu yang stres nanti. Okey. Dan pencapaian baik tak berarti anda boleh buat dengan baik dalam aliran sains, dan juga pencapaian kurang memuaskan tak berarti anda tak boleh buat dengan baik dalam sains ni berdasarkan pengalaman lepas lah. Okey, sebab apa pencapaian yang cikgu pilih berdasarkan kelas kamu, berdasarkan
result kamu sebelum ni. Mungkinlah kamu kata lah masa belajar tingkatan 1, 2 dulu manalah belajar kan biasa-biasa je. Tapi sebenarnya belajar ni adalah setiap masa. Jangan tunggu baru tingkatan 3, 4 baru nak betul-betul kan. So, okey, jadi saya ambil situasi pertama ni. Okey, situasi pertama ni biasalah kalau pelajar tu datang jumpa guru bimbingan dan kaunseling, adalah soalan-soalan yang akan diajukan pada kami. Dan setiap tahun inilah, tahun ni mungkin tak dapat jumpa, dan kalau ikut tahun sebelum ni memang ada. Memang ada yang nak tukar kelas, perlu jumpa guru bimbingan dan kaunseling kan. Tapi yang saya nak share ni, kamu di kelas 4 Hanafi atau 5 Hanafi lah nanti di dini tulen. Okay, bila sebut dini tulen ni, of course lah kamu ambil fizik, kimia, bio, betul tak? Kan? Pastikan kamu betul-betul berminat. Kan? Jangan ikut orang. Jangan ikut kawan. Kan? Kalau ustazah saya nak minta masuk 4 Hanafi ni sebab saya ambil Syaimak lah. Syaimak masuk 4 Hanafi kan contohnya. Saya pun nak juga. Pilihan atas diri anda. Anda yang menentukan. Pernah ada saya nak cerita kat kamu, pelajar kita yang masuk 4 Hanafi dia stres. Sebab apa Hanafi tu kalau ikutkan PT3 lah yang dapat dapat PT3 yang dapat 4 Hanafi ni. Semua 7A, 9A lah dalam tu. 9A. Tapi dia ni nak masuk juga. Tak dengar. Okey, kita bagi peluang. Sampai 3 bulan yang pertama. Dia yang stres. Pergi jumpa guru bimbing kaunseling, jumpa PKP, sampai saya kena hadap dengan Tuan Haji pula. Maksudnya kamu kena ada pilihan atas diri kamu sendiri. Jangan ikut kawan. Okey, jangan ikut kawan. Okey. Ini adalah contoh bila kamu berada di kelas 4 Hanafi. Okey, 5 Hanafi nanti. Yanti bila sebut subjek-subjek ni, sebenarnya subjek-subjek ni ialah pengiraan merit universiti. Apa itu pengiraan merit? Nanti saya akan huraikan, cuma saya nak bagi peringatan awal. Merit ni adalah subjek-subjek yang dinilai untuk kamu masuk ke universiti berdasarkan aliran kamu nak mohon nanti. Kalau bagi pelajaran Hanafi, subjek-subjek ni dia kena pastikan A lah. A ataupun A+. Matematik tambahan, fizik, kimia. Kalau rasa Allah tak boleh lah, kenalah. Kan, cuba usaha. Okey. Okey, yang kedua ialah kemampuan. Okey, kemampuan kamu. Okey, selain daripada pencapaian, perlu juga ada muhasabah diri menilai kemampuan belajar bagi subjek je, bukan subjek elektif yang menjadi pilihan anda. Okey, jika pada kebiasaan mengalami kesukaran untuk belajar dan juga mendapat markah yang kurang memuaskan, maka anda perlu pertimbangkanlah. Kan, contohnya subjek elektif ni tahu kan apa dia subjek elektif pelajar-pelajar? Tahu tak? Apa lagi nama kat sini ni? Okey, cuba sebut kat saya subjek elektif apa dia. Contohnya kelas 4 Syafi'i. Apa subjek elektif yang kamu ambil? Ada? Okey, boleh. Okey, perniagaan. Pandailah tu, baguslah. Okey, subjek elektif ni ialah subjek yang kamu tengok setiap kelas yang lain tu kita panggil subjek elektif. Okey, subjek teras ialah subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik yang semua orang ambil. Okey, dan pastikan ikut kemampuan. Dan jangan okey, aku nak belajar perakaunan lah sebab sebab kawan aku ni boleh tolong. Betul, tapi kita kena betul-betul lah. Okey. Dan sama juga dengan Hambali. Hambali lebih kepada subjek-subjek yang menghafal kan. So kena betul-betul elektif tu yang kena betul-betul kamu kena buat lah. Okey. Okey, ni saya ambil contoh situasi yang kedua, iaitu berdasarkan pencapaian kamu tadi. Okey, contohnya kamu berada di kelas 5 atau 4 Maliki dengan mengambil subjek perakaunan dan ekonomi. Okey, disambil ni lah. Dan anda berminat untuk menjadi seorang accountant. Okay, of course lah bila saya tanya kalau Hanafi 5 Maliki, 4 Maliki atau 5 Maliki, mesti lah ustazah saya nak jadi accountant nanti. Ustazah saya nak jadi ni. Mesti jawapannya macam tu, betul. Bagus kamu ada cita-cita, tapi
saya pesan menjadi seorang accountant ni bukan satu kerjaya yang bukan dapat result D atau E bagi subjek perakaunan lah. Dia kena dapat A ataupun A+. Jangan cemerlang. Macam saya kata ni sebenarnya terlindung ni. Okey. Menjadi seorang accountant bukan subjek yang biasa-biasa tapi subjek yang luar biasa. Saya rasa guru-guru perakaunan dekat Samin ni semua bagus-bagus. Kan? Kalau kata tak bagus tu saya rasa ramai pelajar kita yang cemerlang lah. Okey. Atau usaha kamu dan belajar akaun ni bukan hari ni buat latihan esok tak. Bukan macam tu. Okey. Dan sampai satu masa ada pelajar kita yang usahalah, kena usaha. Sama juga dengan subjek ekonomi, kena betul-betul berminat. Cikgu akan tolong kamu, tapi usaha. 4 maliki, 5 maliki kena ingat ni. Okey, kalau dulu 4 maliki atau 5 maliki ni tak ada subjek fizik dan kimia. Lagi susah. Kan, sampai 1 tahun tu saya dengan Puan Nolin selalu jugalah jumpa pelajar-pelajar ni sebab mereka kata Ustazah, saya nak suka aliran kan. Dan kami mencadangkan kepada pihak sekolah supaya ditukarlah package itu supaya lebih memudahkan pelajar. Okey, dan ada ekonomi, perakaunan dan tambah lagi matematik tambahan. Okey, kena skor betul-betul. Okey, ni saya ambil contoh. Kenal tak siapa ni? Pelajar kenal tak? Kalau tak kenal kan tuan badan ini memang saya tak tahulah nak cakap apa. Okey, yang ni adalah Dr. Muhammad Aziz, Menteri Kanan Pendidikan kita. Di mana bila saya baca kisah dia ni, okey, sebenarnya beliau ni dulu belajar akaun rupanya. Okey, duduk di Australia selama 20 tahun. Okey, orang kalau ikutkan dia kata kat sini accountant bertauliah. Okey, accountant bertauliah maksudnya dia belajar akaun lah ni. Kan? Tengok dia belajar dekat mana. Sarjana kalau ikut kat bawah tu kan. SK orang Kelantan, SMK Ketere, SK Seri Ketere, Maktab Tentera Diraja. MTD, saya lupa nak share tadi pasal MTD. MTD ni pelajar-pelajar tingkatan 3 kan, boleh mohon juga tapi tak pastilah tahun ni ada tawaran ke tak. PKSK ada, betul. Okay, jadi nanti boleh ni. Okey, kalau tengok kepada tahap pendidikan Dr. Muhammad Razi ni memang tengok dia belajar dekat mana, memang luar negara lah. Tapi dia ambil sarjana dekat Universiti Utara Malaysia. Kalau nak tahu Universiti Utara Malaysia ni adalah universiti yang memang dia package kepada siapa yang berminat bidang perakaunan, dia memang dekat situ lah. Perniagaan, akaun, ekonomi memang dekat situ. Okey, dan dia belajar dekat situ selama kalau ikut sini 20 tahun. Dan apa pesanan dia kalau nak ambil akaun ni? Dia kata accountant kena pertahankan integriti dan objektiviti setiap masa. Kan, dia pesan lagi, dia sentiasa berpesan kepada pelajar perakaunan. Jika anda tidak mengambil program perakaunan profesional, anda tidak akan ke mana-mana. Maksudnya, nak belajar perakaunan ni bukan calang-calang lah. Okey, masuk universiti nanti dia ada bahagian audit lah, dia banyaklah cabang-cabang dia. Saya ambil contoh Dr. Azil lah, senang untuk kamu lihat sebagai Menteri Pendidikan bagaimana dia menjadi menteri supaya kita ada peluang. Okey, tengok dia banyak pengalaman dia sebagai ahli akademik. Dia pernah jadi guru besar, bekas guru besar SK Desa Pahlawan. Ni dekat Desa Pahlawan ni dekat Kelantan lah. Okey. Banyaklah pengalaman, dapat golden key lagi. Tu zaman saya dulu ada golden key. Masa belajar dulu. Okey. Ni saya ambil contoh Dr. Aziz. Okey, seterusnya adalah minat. Okey, bagi pelajar-pelajar, kamu kena tentukan minat kamu sendirilah. Okey, dan pesanan saya, minat ni, minat saja tak cukup. Tapi anda pula yang susah nanti. Contohnya kamu minat untuk belajar tapi pada hakikatnya kamu tak usaha dengan baik. Betul kena usaha tapi jangan satu masa SPM nanti tak dapat kan sebab apa salah pilih program. Baru SPM dah ni. Pernah ada pelajar kita, saya kena share juga. Kan masa tingkatan 4 dia masuk 4 maliki. Okey, bila tingkatan 5 dah bulan 5 kita dah nak daftar dah dia. Bulan 2, bulan 3 dah nak daftar dah SPM. Tapi dia kata dia nak tukar aliran. Masa tu baru cakap. Okey, sebab dia rasa susah. Okey, kalau lah macam tu kamu kena fikir awal-awal.
Sebab tu saya kata masa tingkatan 4 ni belajar betul-betul. Jangan masuk tingkatan 5, contohnya saya ambil subjek fizik. Tak ingat langsung masa tingkatan 4, tak faham langsung. Ni ada tau belajar kita. Kan? Walaupun cikgu tu ajar sungguh-sungguh buat kelas, so cikgu fizik, kimia, mat, sekolah kita ni memang terbaik. Kan? Tapi bila masuk awal untuk tingkatan 5 Januari, dia kata tak faham. Masa tu dia kata nak tukar kelas ke apa ke, memang nothing lah maksud saya. Maksudnya kalau jumpa, memang kami boleh bantu di unit bimbingan kaunseling, boleh bantu kamu. Cuma kena bagi tahu awal. Okey, jangan sampai orang dapat result naik pentas kan. Kita dekat bawah ni berendam air mata. Bila cikgu tanya dapat berapa A, tak nak cakap, lari jauh-jauh kan. Sebenarnya cikgu boleh perasan kan. So kita kena buat yang terbaik. Kita tahu nilai diri kita sendiri macam mana. Jangan sampai tingkatan 5 baru nak belajar. Tak boleh macam tu. Tingkatan 4 ni walaupun tak bersemuka, kamu cuba cari alternatif lain. Okey, contohnya macam dalam TV3 ada yang share tentang TV pendidikan kan, ada masa-masa dia cuba tengok tu. Tu adalah alternatif daripada Kementerian Pendidikan lah. Okey, jelas setakat ni? Jelas? Okey, saya masuk lagi situasi yang ketiga berdasarkan pada minat kamu ni. Okey, ni saya ambil sebab daripada kelas 4 Hanafi. Okey, dia nak menjadi seorang doktor perubatan. Saya ambil situasi ni sebenarnya yang memang betul-betul berlaku pelajar pilihan pelajar kita dekat Samil lah. Okey, tapi kalau dia ambil 4 Hanafi, dia nak jadi doktor sebenarnya. Tapi apakah daya dengan keputusan anda tidak layak kan untuk meneruskan pembelajaran di kelas tersebut kan. Anda sudah punya minat tapi tak layak. Macam mana? Contohnya lah kan, macam minggu lepas, minggu ni kan, kamu dah buat rayuan nak masuk daripada kelas ke kelas kan. Ada yang saya terima daripada 4 Syafi'i, nak pergi 4 Hanafi kan. Bila kita kena tahulah, macam ni kita kena sedar diri kita. Kena sedar ke mana kemampuan diri kita. Jangan paksa diri kan. Pihak sekolah sudah buat yang terbaik. Kan, sudah buat yang terbaik untuk anda, ditempatkan di aliran mana yang anda sesuai. Dan jangan nanti bila SPM lah, kenapa dulu aku masuk kelas ni kan contohnya. Tak ada makna dah masa tu. Okay. So pilihan terletak pada diri anda. Okay, sekarang ni saya rasa kamu dah ditempatkan di kelas masing-masing, jadi teruskan pembelajaran anda lah. Teruskan kalau belajar perniagaan, teruskan kan. Teruskan perniagaan tu. Okey, suka bertanya. Okey, tips yang keempat ialah bertanya. Okey. Okey, ni adalah apa yang jalan terbaik. Okey, jumpalah guru. Kalau guru dekat sekolah ni yang boleh bantu kamu, kamilah unit bimbingan kaunseling. Jumpa kami GBKSM. Dan sekiranya ada ataupun guru-guru lain pun boleh nak bertanya tentang pengalaman guru-guru lain yang pernah belajar luar negara. Contohnya Pak Ampali, dapat minat untuk sambung belajar ke luar negara ataupun pelajar-pelajar lain. Dan tanyalah mereka, jangan segan kan. Sebenarnya sikap kita tu kita bawa daripada sini, bila kita masuk universiti nanti sikap macam kurang bertanya tu menyebabkan kalau kelas kat universiti tu susah-susahlah kita nak faham, ke tak? Kena tanya. Maksudnya cikgu-cikgu dekat sini dah tahu dah kamu ni, kata pepatah ni saya tulis kat sini kan. Pilihan yang kamu buat tu cikgu tahu dah. Contohnya saya ambil nama Ali lah contohnya, dia masuk 4 Hanafi. Cikgu tahu dah dia layak 4 Hanafi. Dan jangan pula nak pergi Ali nak masuk, contohnya dapat Syafi'i nak pergi Hanafi. Ibaratnya sekilas ikan di air dah tahu dah dia jantan ke betina. Bertanya. Okey, contohnya lepas ni saya nak share sikit lepas ni, lepas kamu masuk tempat 4 dan 5. Okey, masuk tempat 4 dan 5 lepas SPM, nak pergi universiti mana-mana, aliran mana-mana, kamu kena tahu, bertanyalah dengan kami, guru bimbingan kaunseling. Tanya WhatsApp pun tak apa, nak call pun boleh, ikut masa lah. WhatsApp kami akan balas. Kan, jangan pilih aliran bila contohnya kamu masuk 4, contohnya saya ambil lah Syafi'i. Kan, ada pelajar kita yang nak minta UiTM. Ada pengalaman saya. Dia nak minta diploma muzik. Saya agak terkejut bila pilihan universiti 11, masa tu 10-11. Kenapa kamu nak minta muzik? Kan padahal sekolah kita ni tak ada subjek-subjek itu. Maksudnya jangan pandai-pandai minta UPU. Kalau minta pelik-pelik dia memang pelik lah kat situ kamu dapat. Tak dapat lah maksudnya.
Jadi kena buat pilihan yang baik. Duduklah kepada kami, jangan malu, jangan segan. Kalau kami sibuk tu tanya tak apa. Kan? Okey. Okey, dan yang kelima ialah istiqarah lah. Maksudnya dengan pilihan kamu di aliran kelas kamu itu, kamu kena buat yang terbaik. Kan, baca doa lah, maksudnya betul pilihan aku ini nak masuk ke Pak Nafi, contohnya Pak Maliki, Pak Syafi'i, Pak Ambali. InsyaAllah pilih aku yang terbaik. Nak buat terbaik daripada sebelum tingkatan 3. Dulu masa tingkatan 3 mungkinlah culas. Tak maksud saya culas. Culas tu contohnya saya ambil lah subjek, contohnya tak buat karangan kan, bahasa Melayu. Ingat bahasa Melayu, saya nak sedar bahasa Melayu bila masuk menengah atas, subjek yang memang kamu kena lulus. Okey, jangan sikit buat karangan, potongan terbalik kan. Jadi tak boleh, jangan culas dalam setiap subjek. Kena masuk kelas, tak boleh tak masuk kelas. Walaupun PDP Art sekarang ni kan, kena masuk kelas. Tak faham, tanya cikgu. Okey, bagi subjek-subjek yang elektif ini. Okey. Ni sedikit lah, maksudnya jangan tunggu peluang. Okey, ambil peluang, jangan tunggu peluang. Maksudnya kalau ada peluang tu ambil. Kamu dah pilih masuk kelas Maliki, ambil peluang kamu tu, belajar betul-betul. Kan? Ni ambil contohnya subjek elektif ekonomi, just tak apalah belajar ekonomi, tak apalah tak cemerlang pun, tak boleh macam tu. Kan kita kena usaha. Kan? Okey. Okey, ni sedikitlah saya masukkan slot ke mana kamu selepas tingkatan 3. Kalau dulu ada PT3, sama je. Okey, yang ni meneruskan pengajian tingkatan 4 di sekolah asal. Sekolah asal ni Samrawang kamu lah. Okey, di Samrawang ni saya ambil ni contoh yang lepas selepas PT3. Macam kamu dah ada peluang kamu belajar dekat Samin ni, teruskan perjuangan. Sebenarnya kalau ikutkan pelajar-pelajar Samin ni semua cemerlang. Ada yang pernah belajar kat sini dan terus jadi bekerja dekat sini. Kan? Maksudnya peluang tu ada, kamu je kena cuba. Okey, yang lepas lah. Jangan fikir lagi. Kamu dah besar, dah tingkatan 4 dan 16 tahun. Okey, pilih yang terbaik. Kalau kamu kata, okey aku nak meneruskan pengajian di Samir. Memang kalau tanya Tuan Haji, Tuan Pengetua pun memang dia nak pelajar-pelajar, dia kekal di Sekolah Agama Menengah Rawang. Ada kelebihan dia. Kan? Ada kelebihan dia. Okey, dan kalau ikutkan makluman kamu, setiap tahun kami di unit bimbingan kaunseling menerima kunjungan. Kalau dululah kan, sebelum ada COVID ni, setiap bulan lah saya menerima kunjungan daripada alumni Samir, kan tanya bagaimana, dan kami juga bertanya kepada mereka bagaimana belajar. Kan maksudnya ada give and take lah di situ. Maksudnya bukan pergi tinggal macam tu sahaja. Dia yang tak terus datang, tak tahu belajar kat mana ni sebenarnya mereka sendirilah. Okey. Okey. Ni adalah di sekolah-sekolah harian. Okey, di sekolah harian ni SMK lah maksud saya, di SMK. Di SMK sebenarnya banyak aliran yang mereka tawarkan lah. Kalau kamu tengok aliran kemanusiaan kan, ambil geografi, macam Samir tak ada subjek geografi kan. Boleh ambil nanti masa SPM boleh. Kan aliran seni, siapa yang minat seni? Tak ada dekat Samir, tapi kita belajar PSV kan. PSV, gunakan kemahiran kamu di situ. Okey. Aliran sains ni adalah aliran sains, sains tulis dan sastra. Dekat sekolah kita tak ada subjek sastra. Sastra ni banyak subjek dia yang kamu akan belajar. Buat puisi, dia ada subjek khas dia lah. Dan ada cikgu dia panggil kesusastraan Melayu. Dia ada cikgu-cikgu dia yang akan betul-betul yang akan mengajar subjek sastra ni. Siapa yang minat untuk bersajak, buat novel ke boleh ambil. Tapi di Samir adalah package ni. Okey, jelas? Okey, ni adalah SBP. SBP, seperti kamu maklum, ada pelajar kita yang mohon. Okey, boleh mohon, tak ada masalah. Sekolah tak marah. Okey, boleh mohon. Okey. Tu peluang pulang pada kamu. Okey, kamu pilih yang terbaik. Okey. Okay, KV qualificational, ada yang mohon kan, tak apa. Tu peluang atas kamu, nak pergi ke mana, tu peluang atas kamu. Dan ada juga yang berminat untuk pergi institut kemahiran lain kan, tu peluang atas kamu, kemahiran. Yang berminat untuk pergi kepada kemahiran seperti kalau KV ni dia ada automobil, banyaklah kos-kos yang perlukan kemahiran. Okey.
Okey, saya masuk terus kepada subjek dini. Okey. Seperti yang maklum, kamu mungkin dah faham lah kenapa di SABK ni kita ada subjek dini yang kamu belajar syariah, usuluddin, lam semua tu kan. Dan sebab apa kita dini Azhari yang telah ditetapkan ni memang untuk SABK. Jadi kita pun bergabung guru-guru dini dan tafsir lah. Okey, sebab apa? Ni senarai. Okey, ni senarai subjek dini yang kamu akan belajar nanti. Okey. Nanti kamu boleh faham lah. Maksudnya kalau empat empat hambali tu dia ada subjek apa? Manahij kan? Manahij ni dia lebih kepada mantik lah. Ini Ustaz Azwan yang akan ajar. Ustaz Azwan ni sebagai JU rasanya kan. Manahij ni siap buat buku lagi kan. Maksudnya peluang kita ada kat situ. Selalu bertanya. Jangan segan nak tanya cikgu. Jangan segan. Okey. Okey. Seterusnya yang ni saya nak huraikan dengan lebih jelas lagi lah. Okey, laluan pengajian kamu. Ada soalan tak sepanjang ni? Ada soalan tak belajar? Ada soalan tak? Ada. Okey, jelas Okey. Saya teruskan dengan laluan pengajian. Okey, laluan pengajian dekat Samir ni. Okey. Macam saya jelaskan tadi ada peluang kamu lepas SPM, saya uras sekali lagi ada asasi, matrikulasi, diploma, tingkatan 6 ni SPM lah ataupun staff dan belajar dekat universiti awam ataupun universiti swasta. Okey. Cuma dekat sini saya nak jelaskan kalau ambil kamu dini sains ni, dini kelas sains ni kelas mana? Empat Hanafi lah. Empat Hanafi kan? Empat Hanafi. Okey, nanti 5 Hanafi. Kat mana kamu nak pergi ni? Kalau asasi kamu boleh ambil kepada bidang sains lah. Undang-undang, boleh siapa minat untuk jadi peguam tu, yang pandai bercakap, yang pandai berhujah kan, boleh ambil. Okey, perakaunan, adakah empat Hanafi ni boleh ambil bidang perakaunan? Boleh ke tak boleh? Siapa yang tahu? Boleh tak boleh? Kalau Boleh. Empat Hanafi ni kalau contohnya dia nak pergi belajar ambil lepas ni ambil asasi perakaunan ataupun nak masuk kolej matrikulasi bahagian perakaunan, boleh ke tak boleh? Boleh sebenarnya. Empat Hanafi boleh. Memang peluang bonus bagi dia. Kita ada pelajar kita yang sebelum ni memang ada dia ambil 5 Hanafi dan dia ambil perakaunan, PC account. Kalau dulu panggil PC account. Dan dia ambil depan SPM belajar, dia ambil perbankan lah, bank, bahagian bank. Okey, maksudnya boleh. Okey, dini sains tulen lah tu. Okey, kalau matrikulasi ni of course lah dia boleh kan. Boleh ambil teknikal boleh, perakaunan boleh kan. Yang atas tu sains modul 1 tu kedoktoran itu sains hayat. Sains hayat ni maksudnya belajar kalau dekat matrikulasi tu lebih kepada bidang kamu akan belajar biologi lah. Biasanya belajar biologi ni dia nak minta bahagian doktor lah, doktor perubatan. Okey. Diploma boleh, semestinya boleh. Ambil agama, bahasa Arab, pendidikan kan. Contohnya kamu nak jadi cikgu apa, semua boleh. Ekonomi, sains, semua boleh. Okey. Nak masuk tingkatan 6, of course lah boleh kan. Sains hayat, kan perakaunan, teknikal dan universiti awam pun sama juga. Maksudnya dini sains tulen ni sebenarnya peluang kamu luas. Dan ramai pelajar kita yang cemerlang sebelum ni daripada kelas 5 Hanafi lah. Yang dapat pergi masuk universiti tu kebanyakannya. Bukan kata kelas lain tak cemerlang, tapi peluang kepada Hanafi ni lebih luas sebenarnya. Tapi kena ingat, bukannya dapat 1A, faham tak? Yang pasti kamu kena dapat 7A dan ke atas. Kena cemerlang. Ni sekadar dapat 2A, 3A nak minta jadi doktor. Boleh ke? Tak boleh kan. So kena cemerlang. Kan biar dapat result yang bagus. Barulah senang nak mohon universiti. Orang sebenarnya pelajar cemerlang ni, kamu tak perlu mohon pun. Kamu harus datang dengan sendirinya. Sendiri kamu cemerlang. Okey? Okey, dini sastra ni kelas mana? Maliki dan Syafi'i lah. Kalau maksudnya kamu boleh ambil bidang, kalau asasi tu boleh undang-undang, perakaunan, TESL, tahu tak TESL tu apa? TESL tu.
tu adalah cikgu untuk jadi cikgu bahasa Inggeris. Okey, siapa yang minat untuk jadi teacher kan? So dia kena ambil lah TESOL. Okey. Kalau matrikulasi, dini sastera ni adalah kelas 4 Maliki lah. Dia boleh ambil bidang perakaunan dekat matrikulasi sebab dia ada subjek matematik tambahan di samping. Kecuali 4 Syafi'i tadi, sekiranya dia ambil matematik tambahan. Yang macam diploma, tingkatan anas, STAM, STPM, itu semuanya sama. Kamu boleh ambil. Tapi result kena cemerlang lah. Okay, cuma saya nak share dekat sini, kalau kelas 4 Syafi'i, okay, tahun depan 5 Syafi'i. Sebenarnya kelas itu, apa yang saya tengok lah sebenarnya, bila saya tengok pelajar-pelajar kelas tu, sebenarnya kelas tu kamu boleh skor 9A. 9A, senang je. Sebab bagi saya lah kan, bila tengok subjek, insyaAllah dengan perniagaan, dengan subjek sains, semua belajar. Cuma perniagaan je beza kamu dengan LAM tu lah, LAM tu sama je kan. Sebenarnya, kau boleh skor dengan 9A. Pelajar kita dapat ada 7A, 8A lah. Dan jangan bagi alasan lah. Biasanya kelas Pak Syafi'i lah saya dengar banyak. Ustazah saya lepas ni ada apa, ambil bidang perniagaan je. Sebenarnya peluang belajar semua sama. Peluang semua ada. Jangan kata Pak Syafi'i nak pergi berniaga je, tak. Kan? Tapi kelas tu kamu boleh skor 9A. Sama juga dengan 4 Maliki. Dini sastera ni. Kan 4 Maliki. Kamu kena betul-betul lah dapat nak ambil perakaunan. Biasanya 4 Maliki ni dia tak ada lain-lain, dia ada akaun je. Dia tak nampak dia ada akaun je. Kan? Kalau saya tanya 4 Maliki ni tak ada benda lain tu je. Kan? Sebab apa? Memang dia minat masuk kelas tu sebab nak ambil akaun. Dan ingat belajar akaun kena betul-betul. Sama juga kalau nak masuk tingkatan PTA kan. Nak ambil bahasa pun boleh. Nak ambil agama pun boleh sebenarnya. Kamu di SABK ni peluang kamu lebih luas sebenarnya. Dan pelajar kita ramai yang bahagian agama lah sebenarnya saya rasa. Kan kalau ikut penilaian lah, ramai pergi bahagian keagamaan lah yang sesuai. Okey, lepas tu dini agama ialah di kelas 4 Hambali. 4 Hambali, 5 Hambali tahun depan. Okey, kamu nak pergi mana? Kalau asasi boleh ke nak minta ni? Boleh, tak ada masalah. Kalau matrikulasi, kelas sekolah kita tak boleh lah kecuali memang subjek-subjek yang saya cakap tadi lah. Okey, kalau diploma, boleh nak ambil agama, bahasa Arab, pendidikan, ada cikgu nak jadi ustazah. Boleh, tak ada masalah. Kan nak pergi IPG, boleh, tak ada masalah. Kan, tingkatan 6, agama, kan yang ni dia ada perakaunan. Bukan, maksudnya kelas kamu tak ada perakaunan lah. Kan, biasanya 4 Hambali ni, kalau ikutkan dini agama ni, dia memang target dia akan ambil STAM. Biasanya. Dan pelajar kita ramai yang menghustan daripada 5 Hambali yang tak, 5 Hambali lah maksudnya. 5 Hambali dan nak pergi bidang keagamaan lah. Baguslah mereka ada peluang kan. Dan mereka cemerlang dalam subjek-subjek dini itu. Kan, apa tadi manahij kan. Syariah usuluddin, mereka cemerlang. Dan mereka boleh menghafal dengan baik kan. Alhamdulillah. Kan, kalau saya tengok contoh yang SPM tahun yang akan ambil SPM tahun 2020 ni, 5 Hambali ramai yang mohon STAM. Dan mereka dapat result percubaan, seingat saya percubaan ke peperiksaan penekanan itu memang result mereka lebih baik daripada kelas-kelas lain kerana mereka boleh skor dengan baik. Okey, yang tahfiz isi ni tak ada di sekolah Semrawang lah. Okey, jelas maksudnya kamu belajar di kelas mana-mana pun sebenarnya peluang atas kamu. Okey, jangan fikir lah macam mana ni nak pergi nak jadi ni kan. Jadi usahawan tapi duduk kelas 4 Hanafi nak jual produk lah contohnya online kan sekarang ni kan macam-macam kan contohnya. Boleh, tak ada masalah. Yang penting kamu kena cemerlang lah dalam SPM. Mungkin orang kata SPM tu tak apalah jawab lah tapi ingat maksudnya kena jawab betul. Masuk tingkatan 4 ni kalau ada subjek ada kamu yang tak faham kamu kena tanya cikgu dah. Maksudnya jangan tunggu lah tak apalah lepas ni nak buat lepas ni tak boleh macam tu. Okey. Kita bila masuk menengah atas ni kita kena approve diri kita supaya jadi mahasiswa universiti macam mana mereka belajar.
berebut-rebut nak pergi pesat sumber, berebut-rebut macam tanya guru dekat universiti nak tanya pensyarah kena buat appointment tak? Puan, saya nak jumpa puan waktu sekian ni. Okey, buat appointment. Kalau dekat sekolah ni kamu nak jumpa cikgu, cikgu boleh tak? Mungkin cikgu nak solat dulu ke apa ke. Kalau cikgu free boleh. Sama juga dengan assignment yang kamu hantar. Kalau dekat universiti, kalau pensyarah tu tak setuju, memang dia akan buat balik lah. Jadi kita ni cikgu ni masih lagi menilai kamu. Okey, belajarlah dekat sekolah ni dengan terbaik. Okey, ni antara contoh-contoh yang saya share tentang USI lah. USI ni Universiti Pendidikan Serta Interes, di mana universiti ni dia melahirkan guru-guru. Tapi ada juga kos-kos yang bukan bidang perguruan pun ada. Okey, ni antara yang kamu boleh mohon lah. Okey, kalau macam diploma, kata Allah, boleh ke mohon diploma muzik? Kita kena setaraskan dengan SAM Rawang. Bila sebut SAM Rawang ni, of course lah, aliran yang memang lah kan, aliran yang sesuai dengan awak. Janganlah pilih kos yang macam tari menari ke apa ke kan, tapi terpulang. Okey. Okey, ni antara universiti-universiti. Okey, untuk pengetahuan anak-anak semua, dekat Malaysia ni, Malaysia aje. Dekat Malaysia ada 20 universiti awam. Okey. Kalau macam saya dulu, saya belajar dekat Universiti Malaysia Terengganu. Dekat Terengganu, best sangat. Okey, macam Puan Nolin dulu dia belajar dekat USI. Tuan Haji dekat UM. Ustaz Hidi dekat UIA. Puan Ramlah pun dekat Universiti UM juga. Maksudnya kami semua ialah universiti awam yang ada 20 ini. Jadi logo-logo ni kamu kena ingat. Kan, bila cikgu tanya ni logo apa? Kan, kamu kena tahulah. Ni kalau saya tanya UM kat mana, ada macam kita yang tak tahu sebelum ni. Jadi punahlah harapan di situ. Kan, dan ada cikgu-cikgu kita yang belajar dekat luar negara juga. Kan, antaranya cikgu-cikgu seperti Ustazah Aslina, siapa lagi Ustazah Aslina, yang nanti Ustazah Dewi, yang nanti akan mengajar kamu nanti. Kan cikgu-cikgu ni. Okey. Okey, macam Ustaz Najah sendiri pun belajar dekat UM juga. Morocco, Ustaz Najah. Sampai boleh bawa resipi. Kan, sampai Malaysia boleh bawa resipi nasi kuskus. Memang sedap, saya dah try dah, memang sedap. Okey. Maksudnya peluang tu ada. Kita belajar ke mana-mana pun, bila kita bawa budaya itu ke dalam diri kita, insya-Allah kita cuba nak yang terbaik. Sebab tu dah saya kata peluang atas kamu sendiri. Mesti kamu ada harapan, betul tak? Kalau saya tanya seorang-seorang, nak tanya siapa lagi ni? Okey, contoh. Nak pergi mana? Okey, Aiman Ajwad. Kamu nak pergi universiti mana nanti? Aiman Ajwad. Ya, saya Zaza. Mana? Ada harapan nak pergi universiti mana lepas ni? UPSI. UPSI. Nak jadi cikgu lah ni. Okey, bagus. Dah ada dah impian. Okey, pelajar perempuan yang lain ada tak? Volunteer. Siapa lagi? Nur Labibah ada tak? Ada tak? Nak pergi mana lepas ni? Siapa lagi? Saya tak nak panggil PRS saya sebab dah selalu sangat. Kalau saya tanya PRS ni, kalau dia tak tahu, saya tubik lah. Okey, yang lain. Pelajar lain ada tak? Siapa lagi? Al-Azhar. Al-Azhar. Okey, ada pelajar kita nak pergi sana. Okey, alhamdulillah. Okey, yang ni adalah logo-logo universiti. Okey. Fayad masih okey lagi Fayad? Boleh lah. Okey, saya nak share sikit. Ada pelajar kita yang sebelum ni, saya tak ingat nama dia, Iskandar. Saya ingat SPM 2000. Pelajar tu memang dia dulu daripada kelas 5 Hanafi, saya ingat saya. Saya tak ingat SPM dia 2000 apa. Serta 2013 ke 14 macam tu lah. Dia pergi ambil kejuruteraan. Dan dapat pergi, setahu saya dia pergi Amerika kot saya rasa. Cemerlang, kena cemerlang lah. Dia memang the best student. Kalau pilih daripada tingkatan 5 tu, memang selalu nama dia akan disebut. Tu ada rezeki dia kan. Cuma kamu rezeki kamu kan kena usaha lah.
Okey. Okey, di sebelah kanan slide tu, kalau kamu tengok, bila sebut perkataan UPU, walaupun kamu tingkatan 4, kamu kena tahu, bila sebut perkataan UPU, ialah UPU online ni permohonan untuk universiti nanti. Okey, maksudnya lepas universiti tak ada dah borang-borang, minta borang dengan cikgu, dengan ustazah, siapa-siapa, tak perlu dah. Beli nombor PIN. Okey, beli nombor PIN. Yang ni saya ambil contoh yang tahun ni yang kamu nanti, yang terkini tahun kamu lah, yang tahun ni pajak SPM 2020, apa yang perlu dia buat? Saya kena share sikit lah. Mereka perlu beli nombor PIN dekat mana? BSN. Bila sebut BSN ni, apa benda BSN tu cikgu? Tak tahu. Bank Simpanan Nasional. Okey, pergi beli dekat sana. Okey, beli ambil nombor PIN. Macam mana nak buat? Pergi dekat kaunter. Ni kena tahu awal supaya kamu tidak tahu nanti. Kita kena tahu awal. Berapa ringgit? Kalau ikutkan semasa tahun 2021 ni adalah sebanyak RM15 untuk pelajar SPM tahun ni lah. Yang kamu nanti tak tahu lah berapa ringgit nanti. Okey, laman web dia kena ingat. Mohon di laman web rasmi. Kalau nak mohon you nanti kena tahu UPU MOHE tu. Okey, nanti jangan tanya nak mohon kat mana, nak buka macam mana, kena tahu. Okey, kamu dah 16 tahun, nanti 17 tahun kena tahu buka Google. Kan sekarang ni musim teknologi, kita menggunakan teknologi, so kena tahulah. Okey, faham. Okey, yang ni dia tunjuklah lepas SPM. Cuma saya nak supaya kamu tahulah bila sebut perkataan UPU itu, jelasnya tahu apa je yang perlu kamu buat. Okey, nanti kalau ada peluang nanti kita UBT akan buat program lagi lah dengan kamu nanti. Okey, jangan malu, jangan tanya, jangan segan lah bertanya dengan saya atau Puan Nordin. Okey, saya rasa okey, jadi pelajar-pelajar tingkatan 4, saya harap kamu jelas penerangan saya tadi. Okey, sekiranya ada apa-apa soalan boleh ajukan di chat lah. Dan saya pastikan kamu ada harapan kamu pada tahun 2021 ini. Kena ada harapan, kena ada matlamat. Kan? Contohnya kamu masuk kelas 4 Nafis tu sebab apa? Cikgu saya ni sebenarnya ada harapan dia. Dan saya akan belajar sungguh-sungguh, kena tahu. Jangan masih tidur, kan? Masih lagi bila orang tanya A, dia jawab B, kan? Masih lagi mama-mamai, kan? Bila datang sekolah, pastikan kamu kena kenal. Kan? Pengetua siapa, PKH siapa kena kenal. Itu adalah taras yang pertama kamu kena tahu. Kan? Dan jangan selalu, yalah, PKP sekalipun kena kenal. Siapa orang di atas kamu? Mak ayah, of course lah mak ayah kena ingat. Mak ayah kamu adalah orang yang paling dekat dengan kamu. Kan? Paling dekat dengan kamu kat rumah, sentiasa ada dengan kamu supaya tanamkan harapan diorang tu dalam diri kamu. Tanamkan apa mak ayah nak. Macam baru ni parents tanya saya, bukan sempat, maksudnya dia tanya jauh lah. Cikgu, anak saya ni betul ke nak pilih ni? Jadi dia sebenarnya atas diri kamu. Kan? Mak ayah sebenarnya ialah mungkin peluang tu pada diri kamu sendiri lah, harapan kamu. Okay? Jadi kena ada harapan. Bila masuk tingkatan 5 nanti, tak tahulah cikgu saya ni tak nak macam tu. Okay? Buatlah pilihan yang bijak hari ini supaya masa hadapan anda lebih baik dari hari ini. Buatlah pilihan yang bijak. Macam saya kata tadi, jangan ikut orang, kan? Pihak sekolah buat yang terbaik. Kalau tak puas hati lagi, tak apa. Kan? Boleh bagi tahu tuan pengetua, boleh. Ataupun ajukan kepada kami terus pun tak apa. Kami sedia membantu. Janganlah sedih datang sekolah, nangis-nangis. Kita tak nak macam tu. Macam cikgu datang sekolah nangis-nangis. Macam mana anak murid dia tengok? Tak elok kan? So macam kamu lah. Datang sekolah nangis-nangis sebab apa? Tak nak belajar, tak nak macam tu. So target untuk diri sendiri. Pilih yang bijak untuk hari ini. Okay? A beautiful life begin with a beautiful mind. Maksudnya, okay. Okay? Maksudnya, sesuatu hidup yang indah tu bermula daripada fikiran yang positif kamu. Okay, kalau kamu rasa stres, buat secara yang tak stres lah, positif. Okay? Okay, ni saya sedikit kata-kata lah, kata-kata motivasi untuk awak. Masa depan itu tergantung pada apa yang kita lakukan pada hari ini. Apa yang kamu buat pada hari ini sebenarnya masa depan kamu dah. Kan? Kalau kamu baik pada hari ini, masa depan kamu insya-Allah
yang terbaik. Sedikitlah yang ni saya dah share sebenarnya dalam Facebook UBK semualah kan. Yang dikata letakkan kerana sedikit masalah kita terus putus harapan. Cuba tiru sifat laba-laba. Walaupun berkali-kali sawannya putus, dia dah ribut, dia tetap bangkit bina yang baru. Macam itulah semangat kita. Kan, jangan bila dah gagal hari ini kan, kita dah alah PT3 tak ada kan. Macam mana nak masuk kelas dah rasa macam down dah. Teruskan semangat. Sebenarnya cikgu-cikgu ni fikir, selalu saya berfikir. Kan, dan lagi tuan pengetua kita selalu macam mana nak buat dengan anak-anak ni, nak belajar macam mana kan. Okey, bangun pagi tu terus tanya, okey macam mana ni belajar ni. Sentiasa sekarang ni. Okey. Okey, itu saja. Thank you very much. Syukran semua untuk belajar di tempat supaya anda cemerlang. InsyaAllah kita akan bijak untuk anda. Teruskan perjuangan. Sekiranya ada soalan, boleh ajukan soalan lah dalam 10 minit lagi kot. Okey? 10 minit ataupun 5 minit lagi boleh ajukan soalan sekiranya ada soalan. Okey, jadi harapan kami di unit bimbingan kaunseling supaya anda semua cemerlang. Teruskan perjuangan anda, jangan sedih, jangan rasa gerisah, jangan anda rasa seperti alah anaklah kawan ni ukhuwah kita kan. Biar satu kelas tu ukhuwah kita rapat. Nanti kamu dah tinggalkan sambil nanti tak ada dah benda macam tu. Kan? Macam anak-anak form 5 sekarang ni nanti. Tak ada dah dia nak pakai baju sekolah, tak ada dah 2 bulan ni sahaja mereka. Seperti kamu nanti kereta 4 dan 5, teruskan perjuangan. Banyak lagi cabaran yang akan kamu tempuh tu nanti, SMA lagi, kan ujian pertengahan tahun lagi dan cabaran-cabaran diri kamu. Kan? Okey, itu saja daripada saya. Sekiranya ada masalah, boleh WhatsApp kepada saya, nombor telefon saya ni nanti kalau tak tahu boleh beritahu PRS lah. PRS akan beritahu kamu. Okey, Puan Nolin pun sama. Kami sedia membantu. Okey, insya-Allah. Itu saja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Okey. Ini Ustaz. Okey. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Okey, sebelum kita ada lagi ada soalan tak? Tak ada lah, tak ada. Ada. Ramai yang tak live ni. Okeylah. Okay, tak apa. Kalau ada soalan boleh PM atau WhatsApp. Okey, supaya kita dengan aman, jaga diri, safe semua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak tahu kau bila Ustaz. Waalaikumsalam.